Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat datang ke Politeknik Kuching Sarawak. Selamat menjalani pembelajaran sesi Disember 2020. Nama saya Encik Zikri bin Zakaria. Saya akan mengajar awak untuk subjek DJJ 10013 Engineering Drawing ataupun lukisan kejuruteraan. Untuk subjek Engineering Drawing ini, dia terbahagi pada dua bahagian, iaitu bahagian Technical Drawing dan juga bahagian CAD Drawing. Untuk Technical Drawing iaitu lukisan menggunakan tangan, lukisan manual. Saya akan ajar awak. Dan untuk lukisan berbantu komputer iaitu CAD Drawing, Encik Abu Hafiz bin Hassan akan mengajar awak pada minggu ke-5 sehingga ke minggu ke-9. Jadi kita ada 14 minggu. Untuk minggu pertama sehingga ke minggu ke-4, saya akan mengajar awak untuk bahagian Technical Drawing. Minggu ke-5 sehingga ke minggu ke-9, awak akan masuk ke Politeknik. Awak akan masuk ke kelas dan masuk ke bengkel komputer untuk belajar CAD Drawing. Dan juga pada minggu ke-5 ke-9 tersebut, kita akan buat penilaian sekali lah, penilaian iaitu ujian. Okey. So, untuk assessment ataupun penilaian berterusan, penilaian kamu di sepanjang semester ini, ada beberapa pecahan penilaian yang utama, iaitu nombor 1, theoretical test, iaitu test teori sebanyak 1. Ada satu saja test teori, membawa 15%. Dan kita ada practical task, iaitu tugasan. Tugasan secara praktikal, kamu kena lukis, dan kena hantar tugasan tersebut. Untuk technical drawing, ada dua tugasan yang awak perlu buat. Perlu buat dan juga hantar lah untuk penilaian. Manakala untuk bahagian CAD drawing, lukisan berbantu komputer, awak akan lukis menggunakan AutoCAD. Dua tugasan juga awak kena hantar. Yang mana keempat-empat tugasan ni akan memberi markah 60%. Banyak tu. Jadi awak hantar saja drawing, markah akan diberi. Kalau tak hantar, tak ada markah. Jadi untuk penilaian seterusnya iaitu practical test. Awak ada dua practical test. Satu untuk technical drawing, lukisan menggunakan tangan, lukisan technical. Dan yang kedua adalah lukisan CAD yang menggunakan AutoCAD. Jadi dua-dua test ini akan memberi 15%, iaitu 7.5% untuk satu test. Dan yang last sekali adalah report. Kita ada satu report, yang mana report tersebut adalah awak akan diberi projek untuk AutoCAD. Dan awak akan buat report tersebut memberi markah 10%. Jadi total keseluruhan untuk penilaian berterusan ini adalah 100%. Jadi kalau awak nak lulus dengan cemerlang untuk engineering drawing ini, buatlah segala tugasan yang diberikan. Sebelum tu juga, sebelum saya ke slide seterusnya, saya nak terangkan juga berkenaan dengan CLO. Ini adalah awak punya Course Learning Outcome. Course Learning Outcome ni adalah hasil pembelajaran selepas awak habis kursus ini. Jadi kat sini ada 3 CLO ataupun Course Learning Outcome. Apa hasil yang kami mahukan daripada kamu setelah kamu habis belajar daripada engineering drawing ini. CLO 1 iaitu Apply the Basic Fundamental of Technical Drawing and Features of CAD Software in Producing Engineering Drawing. Jadi daripada CLO 1 ni, kami harapkan bila awak habis saja untuk subjek ini, awak akan dapat orang kata ilmu berkenaan dengan basic-basic di dalam lukisan kejuruteraan, sama ada lukisan secara manual ataupun lukisan secara AutoCAD. Yang kedua, construct CLO2, construct the technical drawing and 2D CAD drawing according to the engineering drawing standard. Kami harapkan bila awak habis kelas ni, memang awak dapat melukis sama ada secara teknikal ataupun menggunakan CAD, AutoCAD secara dua dimensi mengikut standard yang ditentukan di dalam kejuruteraan. Kalau kita kejuruteraan mekanikal lah. Dan yang CLO 3,
Propose a project report with following engineering norms and practice in engineering drawing. Untuk seluruh tiga ni, kita lebihkan kepada bahagian penulisan report. Iaitu awak buat laporan, awak lukis, okay, dan awak hantar. Jadi setiap laporan itu mesti mengikut orang kata engineering drawing norms, okay, norma-norma dalam engineering drawing, dan juga apa standard yang ada di dalam lukisan kejuruteraan. Okay. Jadi untuk technical drawing, saya harapkan kamu untuk membeli dahulu, okay, membeli alatan-alatan untuk lukisan teknikal. Yang pertama sekali adalah drawing board, iaitu papan lukisan. Papan lukisan ini saya nak kamu cari, tak kisah dalam bentuk yang macam ini, yang sebelah kiri ini adalah dalam bentuk plastik, yang sebelah kanan dalam bentuk kayu. Mana-mana tak kisah, janji ada. Saiznya adalah saiz A3 ke atas. Jangan beli yang saiz kecil, iaitu saiz A4. Saya nak saiz A3. Sebab kita akan melukis atas kertas lukisan A3. Okay. Kalau yang macam yang plastik ini, dia dah ada sekali dengan T-square. Yang ini adalah daripada T-square dia. Kalau yang ini, dia jual papan saja. Okay. Untuk kayu punya, dia jual papan saja. Jadi awak perlu beli T-square. Okay. Okay, ini adalah T-square. Ini adalah bentuk T-square. T-square ni bentuk T ni, yang panjang. Okay. Yang ini akan digunakan bersama-sama dengan awak punya drawing board. Yang ini penting. Kalau tak ada T-square, lukisan awak akan jadi sengit-sengit. Jadi awak perlu ada T-square. Kalau yang macam yang plastik, dah ada siap. Tak perlu beli lagi. Okay. Dan juga yang kedua adalah set square. Set square ni adalah bentuk segitiga ni. Saya nak kamu beli yang saiz yang besar. Saiz segitiga yang besar. Jangan beli yang geometrical set yang kecil tu. Yang kecil dia tak muat kita punya lukisan. Bukan tak muat lah, terlalu kecil. Okay, kita nak lukis tu agak susah. Jadi kalau boleh saya nak kamu cari yang besar. Yang saiz besar. Okey, seterusnya adalah kertas lukisan bersaiz A3 ataupun A3. Okey, kertas lukisan saiz A3. Kalau tak ada kertas lukisan sangat pun, awak boleh cari kertas A3. Kertas berwarna putih. Okey. Dan antara benda yang penting juga adalah kompas set. Ini ya. Kompas set ataupun jangka lukis. Jangka lukis ni saya tak kisah awak nak cari yang mahal ke. Kalau awak dah ada yang 10 ni pun boleh pakai. Kalau tak ada, boleh beli. Beli yang murah pun tak apa. Janji ada. Okey. Kompas set. Okey. Untuk melukis lagi, awak memerlukan pensil. Pensil ada yang jenis yang pensil biasa, pensil kayu, ataupun pensil mechanical, pensil picit. Okay. Kalau pensil kayu, pastikan setiap kali lukisan awak, pensil adalah dalam keadaan yang tajam. Okay. Kalau awak pakai pensil mechanical, okay, boleh pakai pensil mechanical lebih mudah sebab dia sentiasa tajam. Okay. Mata pensil dia pun awak boleh cari yang saiz 2B lah. Okay, pensil 2B. Okay, seterusnya adalah ruler pembaris. Pembaris, saya nak pembaris yang saiz milimeter, sentimeter. Jangan cari yang inci. Kalau yang dia combine sekali dengan inci tak apa. Janji mesti ada milimeter, sentimeter. Okay. Dan last sekali adalah masking tape. Masking tape ni, tape putih yang jenis kertas macam ni. Okay. Tujuannya adalah untuk kita nak lekatkan kita punya kertas lukisan kita di atas drawing board. Supaya kertas kita tu dia tak goyang-goyang, tak lari. Okay. So, untuk pengetahuan awak jugalah. Okay. Subjek ini, untuk engineering drawing, kita tak ada final. Tak ada penilaian akhir. Tak ada final exam. Jadi, 100% adalah penilaian berterusan, iaitu PB. Ataupun continuous assessment. Jadi semua tugasan yang saya bagi tadi, okay, awak ada teori test, awak ada practical task, okay, ada practical test dan juga report. Keempat-empat benda ni awak kena buat dan kena hantar. Baru ada markah. Okay, jangan buat tak hantar. Kalau buat tak hantar, tak ada markah lah. Okay. Attendance must be over 80%. Okay. Kehadiran dalam kelas adalah sangat penting lah. Jadi awak mesti hadir dalam setiap perjumpaan kita.
dalam setiap kelas awak mesti ada. Okay, kalau saya minta attendance apa semua, mesti awak ada. Mesti sekurang-kurangnya 80% kehadiran. Kalau kata kurang 80%, awak akan ditahan markah PEB. Markah penilaian berterusan awak akan ditahan. Bila ditahan, awak akan gagal lah. Gagal untuk semester ini. Okay. Jadi, nak tahu awak kena tahan atau tak, awak tengok awak ada tak absent ataupun tak hadir kelas 3 kali. Okay, 3 kali. Kalau lebih daripada 3 kali ni, confirm awak punya kehadiran tak cukup 80%. Okay, pastikan awak hadir setiap kelas. Jika tak dapat hadir pun, mesti bagi tahu sebab. Sebab mesti yang munasabah. Okay. Jadi, untuk setakat tu, itu saja untuk permulaan, untuk intro. Okay. Jika ada apa-apa berkenaan dengan subjek ini, awak boleh hubungi saya, Cik Zikri, di talian 019-418-5191 atau Encik Abu Hafiz untuk CAD drawing 019-450-8451. Okay. Itu sahaja setakat ini. Kita akan bermula kelas kita pada minggu hadapan untuk kita start melukis. Jadi saya minta kalau boleh awak sediakan dahulu peralatan-peralatan yang saya dah senaraikan tadi supaya untuk minggu depan kita dapat terus melukis, okay, dan membuat tugasan-tugasan. Okay. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.